Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, Abu Bakar pernah masuk menemui seorang perempuan dari kabilah Ahmas, dipanggil dia Zainab. Abu Bakar tengok dia tak mau bercakap. La takallam, fi'il mudhari' bukan fi'il madhi. Mana buat satu tak, la tatakallam, la tatakallamu, asal dia buat satu tak. Dia tidak mahu bercakap. Abu Bakar pun berkata, ma laha la takallam, supaya juga fi'il mudhari', la tatakallam. Kenapa dia tidak mahu bercakap? Qalu, orang ramai berkata, hajjat musmitatan, dia berniat haji ataupun dia mengerjakan haji dengan niat ataupun dengan bernazar dalam keadaan diam, nak buat haji dalam keadaan diam, tak mahu bercakap. Abu Bakar pun berkata kepadanya, takallami, bercakaplah. Ini tak halal, tak boleh cara macam ni. Ini adalah di antara amalan ataupun cara jahiliyah. Maka perempuan itu pun bercakaplah. Kemudian dia bertanya, siapa awak? Siapa engkau? Abu Bakar menjawab, salah seorang muhajirin. Qalat ayyul muhajirin, dia bertanya, muhajirin yang mana? Abu Bakar berkata, min Quraisy. Perempuan itu bertanya, min ayyi Quraisy? Quraisy yang mana? Dari Quraisy yang mana awak ni? Qala, Abu Bakar berkata, innaki lasa'ul, banyak betul soalan engkau. Suka benar bertanya awak. Ana Abu Bakar, saya Abu Bakar, kata. Qalat, perempuan itu pun berkata, ma baqauna ala hadzal amr, sampai bila kita akan tetap di atas keadaan kita yang baik ini. Alladzi jaa Allahu bih, yang Allah bawakan cara yang baik ini selepas jahiliyah. Abu Bakar berkata, baqaukum alaih, kamu akan terus berada di atas cara yang baik ini, mastaqamat bihi, mastaqamat bikum a'immatukum, ataupun mastaqamat lakum a'immatukum, yani selagi pemimpin-pemimpin, imam-imam kamu betul, berada di atas landasan yang betul dengan kamu. Qalat, perempuan itu bertanya, apa itu imam-imam? Qala, Abu Bakar berkata, bukankah ada di kalangan kaummu kepala-kepala, ketua-ketua, pembesar-pembesar yang mana mereka menyuruh orang ramai dan orang ramai patuh kepadanya? Perempuan itu berkata, ya ada. Fahum ulaika 'alan nas, mereka itulah orang-orang yang menguasai manusia. Mereka itulah orang-orang yang menguasai orang ramai. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, beliau berkata, ada seorang perempuan hitam, kepunyaan salah satu kabilah Arab. Dia telah memeluk agama Islam. Wa kana laha hifsh fil masjid, dan dia ada satu kemah ataupun satu bangsal dalam masjid. Qalat fa kanat ta'tina, Aisyah berkata, dia selalu datang kepada kami dan berbicara dekat kami ataupun dengan kami. Ini pun seperti tadi juga, fi'il mudhari' juga, buat satu tak. Kalau dalam kitab kita ni ada tepi ni, dalam nuskah yang lain tepi itu dia tulis tatahaddatsu, dua tak. Fa idza faragat min hadithiha, apabila dia selesai bercerita, dia akan berkata, ginilah selalunya, wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Hari wishah, hari selendang,
adalah di antara keajaiban Tuhan kita. Oh, kata dia, hari itu sesungguhnya telah menyelamatkan aku dari negeri kufur. Ini tadi kalau kita kata ala oh, ataupun ingatlah, ketahuilah, ala. Tapi ada juga yang baca dengan ilah. Ilah yang mana asalnya illah, selepas dia ada an. Sebab itulah dalam kitab kita ni anna, inna tu dia ada dua baris. Ada baris bawah hamzah tu inna, ada baris atas anna. Betul kedua tu, sengaja dah dia buat lagu tu. Ini keistimewaan kita ni. Maknanya kalau kita baca ala, kita kena baca dengan innahu, inna baris bawah. Tapi kalau kita baca ilah, kita kena baca annahu. Kena baca gitu. Sebab ilah ini asal dia illah. Illah kalau selepas dia ada anna, dia memberi makna lakin, tetapi. Kalau kita baca ilah, apa-apa tidak illah, tak boleh. Nak jaga irama tu, nak jaga biar syair itu seimbang. Kalau dia buat sabdu, tak jadi seimbang syair itu. Maka harus mengikut kaedah syairnya, kaedah ilmu arudnya. Boleh kita buat sabdu. Jadi ilah annahu min baldatil kufri anjani, tetapi hari itulah yang telah menyelamatkan aku dari negeri kekufuran. Tetapi, yang mana tetapi? Tapi tadi dengan makna ingatlah, ketahuilah. Oh, gitu. Maknanya ala litambih. Kalau illa lil istithna. Illa istithna. Kedua-duanya boleh. Falamma aksarat, bila dia acap kalilah kata macam tu, ungkapkan syair itu, qalat laha Aisyah. Aisyah pun berkata kepada dia, apa cerita ni? Hari Wisyah sokmo ni, mari-mari kak pakai kecek-kecek kak hari Wisyah selalu. Apa ni? Qalat, perempuan itu pun menceritakan. Dia kata pernah seorang gadis, budak kecil lah, budak perempuan yang masih kecil lagi, keluar. Budak ni adalah anak kepada salah seorang keluarga saya lah. Keluar dan dia pakai selendang daripada kulit. Selendang ni ni super poleh lah, poleh pakai. Semua raja pakai tu kan. Selendang tu dia sini atas bahu. Tapi selendang ni macam-macam. Ada daripada kain, ada daripada kulit. Ini daripada kulit. Dia maknanya anak orang kaya lah tu. Lepas tu datang tu pula ada permata-permata pula tu, datang kulit tu. Mana bertatahkan permata lah. Fasaqata minha, selendang tadi, selendang kulit tadi terjatuh daripada budak tu. Burung helang pun menyambarnya, mengambilnya. Wa hiya tahsabuhu lahman, burung helang itu ingat itu apa ni, daging, sebab merah nampak pasal kulit nampak macam daging. Fa akhadhat, ia pun mengambilnya. Fattahamuni bihi, mereka pun ahli keluarga tu pun menuduh aku, buat larilah, aku ambil. Fa'adzabuni bihi, mereka pun menyiksa aku kerananya. Hatta balagha min amri, sampai ke annahum talabu fi qubuli, mereka mencarinya pada kemaluanku. Fabainahum hauli wa ana fi karabi, ketika mereka berada di sekelilingku dan aku berada dalam kegelisahanku, tiba-tiba burung helang itu datang dan betul-betul membetuli kepala kami, di atas kepala kami dia mencampakkannya. Ini melepaskan itu tadi, selendang tadi. Selendang ke ataupun kita nak kata pending ke jenis macam itulah ni, orang pakai itu yang dikatakan wisyah. Boleh jadi daripada kain, boleh jadi daripada kulit. Ni maksudnya kulit. Fa akhadhuhu, mana? Fa akhadhuhu, mereka pun ambil. Aku pun kata kepada mereka, inilah benda yang kamu tuduh aku.
ambil tu, padahal aku tidak bersalah. Aku bersih, aku bebas daripada mengambilnya. Aku tidak bersalah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar dari Nabi SAW, sabda baginda, "Alah, ingat, sesiapa yang mahu bersumpah, maka jangan dia bersumpah kecuali dengan nama Allah." Orang-orang Quraisy dahulu bersumpah dengan ayah-ayah, yang ini dengan menyebut ayah-ayah mereka, ayah-ayahnya. Faqala, Nabi SAW bersabda, jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Seterusnya riwayat daripada Abdurrahman bin Al-Qasim, dia menceritakan kepadanya, yakni kepada perawi di bawahnya, yakni Amar, bahawa Al-Qasim ayah dia berjalan. Pernah Al-Qasim kana yamshi baina yadayil janazah. Al-Qasim dia berjalan di hadapan jenazah, dan dia tidak berdiri kerana lalunya jenazah. Kalau jenazah lalu dia tak berdiri. Dia menceritakan diambilnya dari Aisyah. Kata beliau, kata Aisyah, orang-orang jahiliyah selalu berdiri kalau jenazah ni lalu. Mereka berkata apabila nampak jenazah itu, kunti fi ahliki ma anti, kunti fi ahliki ma anti, 2 kali lagu tu. Semoga engkau terus berada dalam ahli keluargamu seperti sebelumnya. Begitu. Kunti fi ahliki ma anti, semoga engkau terus berada di kalangan ahli keluargamu seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Itu salah satu maknanya lah. Seterusnya riwayat daripada Umar, bahawa orang-orang musyrikin tidak berangkat dari Muzdalifah, tidak berangkat dari Muzdalifah. Dari Jam'in tu Muzdalifah lah, orang panggil juga Jam'in. Sebelum matahari ini naik di atas Bukit Thabir itu, maknanya matahari melepasi Bukit Thabir itu. Fakhalafahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak bercanggah dengan perbuatan mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahi perbuatan mereka itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berifadah, yang berangkat daripada Jam'in tadi, Muzdalifah tadi, sebelum terbit matahari. Seterusnya riwayat daripada Husain dari Ikrimah, wa ka'san dihaqa. Apa makna? Gelas, piala, dihaqa, yang penuh, mutatabi'ah, berturut-turut. Qala, kata Ikrimah, wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, saya pernah mendengar ayah saya berkata semasa jahiliyah, isqina ka'san dihaqa, bubuh isikan gelas itu, piala itu biar penuh untukku, untuk kami, maksudnya untuk dia lah. Jadi ka'san dihaqa, itu maknanya. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatul labid. Ucapan paling benar yang pernah diucapkan penyair ialah ucapan labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu karut semuanya. Wa kada Umayyah Ibnu Abi Salt, dibutiskan tu. Dalam setengah nuskhanya dia ada tu, macam dalam kitab kita dia ada tulis tepi tu kan. Mana dia tulis nun, panjang nun, lepas tu nombor 2. Maksudnya wa fi nuskhatin ukhra. Itu makna nun nuskhah, nombor 2 tu ukhra. Dalam nuskhah yang lain begini, selepas Abi Sal itu ay yuslima, ada perkataan itu. Mana wakada Umayyah bin Abi Sal ay yuslima, hampir-hampir Umayyah bin Abi Sal memeluk agama Islam. Jadi mengikut hak nuskhah yang pertama ni, hak dalal tu,
Dia kata hampir-hampir dah Umayyah bin Abi Salt. Sekata hampir-hampir dah. Dekat lala dah dianya. Kita kata dekat lala dah. Dekat lala tu maksudnya dengan Islam lah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Abu Bakar ada gulam, ada hamba dia yang memberi bayaran lah kepada dia. Abu Bakar makan daripada hasil perolehan dia. Faja'a yauman, pada suatu hari dia buat mari sesuatu. Abu Bakar pun makan. Kalau dia buat mari, faqala lahu al-ghulam, ghulam tu pun kata kepadanya, kamu tahu ke apa ni? Kamu tahu ke apa ni? Tuan tahu. Kalau kita, dia bahasa Arab dia serupa apa ni, antar belakang. Tadri. Jadi tadri tu awak tahu, kan kau tahu, kan kamu tahu, kan tuan tahu, kau ikut kita lah tu. Kalau ayah pun antar juga. Antar kita lah terjemah. Macam sini kalau kita kata tuan tahu kah? Jadi sini ada hadaf, adat istifham mahdhuf. Maknanya sebelum tadri tu. Yani tengok luar. Dalam satu nuskah yang lain, nuskah yang lain ada tulis ha zal, nombor 2 nun itu. Mana nuskah yang lain? Nuskah yang lain tu boleh zal tu maknanya Abu Dzar, nuskah Abu Dzar. Ha tu maksud dianya adalah dulu dalam mukaddimah ni dia, kalau kita nak tunjuk boleh juga. Takut-takut tu lupa jaya sekali molek juga kita tunjuk mana ni. Ni muka surat ni, cuba tengok kitab ni berjilid yang pertama. Muka surat ni, muka surat ni tengah tu Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, untuk menghuraikan rumus, isyarat-isyarat ataupun tanda-tanda lah, lambai-lambai, nuskah-nuskah bagi sahih ini dan alamat-alamatnya. Untuk Allamah Firabri, fa saja, itu maknanya Firabri. Untuk Kushmayhani, ha. Jadi ha tadi, ha tu Kushmayhani, nuskah Kushmayhani. Sebab Bukhari ni banyak nuskah Kushmayhani. Untuk Hamawi, ha. Mustamli, sin. Ibnu Asakir, ain sin. Karimah binti Ahmad bin Muhammad bin Hatim al-Marwazi, mim ha. Mah, Karimah maksudnya. Sarakhsi, khasi. Asili, sad. Qabisi, qaf. Marwazi, mira. Abi Dzar, zal. Itu yang anda sebut tadi. Zal tu Abi Dzar. Nuskha Abi Dzar, bukan Abu Dzar sahabat tu. Tak. Ni bawah pada Imam Bukhari lagi ni. Kalau Syekh Ibnu Hajar, Shin Jim, ha. Abil Waqf, nuskha Abil Waqf, qaf ta. Nuskha Nasafi, sifa. Bukan Imam Nasafi tafsir itu, dah tu suku ni. Nasafi lain. Nuskha Sarah ni, sad, ghin. Nuskah kebanyakan kaf. Nuskah Abi Sakan, kaf nun. Nuskah Abi Ahmad Al-Jurjani, jim alif. Nuskah Syabwai, bawah. Banyak nuskah. Jadi keistimewaan kitab kita ni, dia royak nuskah ni. Dalam nuskah ni gini, dalam nuskah ni gini. Itu istimewa. Maknanya dalam nuskah Kushmayhani dan Abu Dzar, atadri, makna ada alif tu. Kalau tak ada alif pun tak apa, makna dia ada juga. Kalau tak ada alif pun, makna dengan takdir hazaf, adat istifham itu, makna tadri. Sebab tu kita terjemah walaupun tak berubah alif pun, tak berubah hamzah pun. Adakah engkau tahu? Tahukah engkau ataupun tahukah Tuhan apa ini? Abu Bakar pun kata, apa? Dia kata, dulu saya pernah bertenung, kata dia, untuk seseorang semasa jahiliah. Sebenarnya saya tak pandai pun bertenung ni, saya tak pandai pun, tapi saya tipu dia, kata dia. Saya tipu dia, dianya percaya. Lepas tu dia berjumpa dengan saya, dia buih ni pada saya, inilah yang kau makan ni, kata dia. Abu Bakar pun masuk tangan dia, cocok, mutah habis. Masuk dalam perut dia, mutah habis. Itu dia. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, beliau berkata, orang-orang jahiliyah berjual beli daging unta dengan perjanjian hingga ataupun kepada habalah.
Yang ni beranak pula, anak yang dalam kandungan unta yang ada ni. Itu makna habalil habalah. Siapa ke masa tu? Jadi nak payah anak payah bila? Nak payah ni nanti lah. Ni unta ni mengandung, dia boleh anak ni, nanti anak dia tu beranak pula. Baru payah. Itu habalil habalah. Qala wa habalul habalah. Habalul habalah tu apa dia? Iaitu unta, seekor unta beranak hak dalam perut dia. Kemudian hak beranak tadi tu mengandung pula. Itu habalil habalah ni. Satu makna mengandung saja, satu makna siapa dia beranak pula. Begitu. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada perbuatan seperti itu, daripada jual beli seperti itu. Seterusnya riwayat daripada Ghailan bin Jarir. Beliau berkata, kami pernah pergi atau kami selalu pergi dekat Anas bin Malik. Dia pula menceritakan kepada kami tentang Ansar, dan selalu dia berkata kepadaku, kaummu telah melakukan begini-begini pada hari begini-begini, dan kaummu telah melakukan begini-begini pada hari ini. Itulah. Sebenarnya qasamah kemudian tu al-qasamah fil jahiliyah tu masih lagi sambungan. Dalam setengah-setengah nuskah tak ada tu. Tak ada bab berasingan. Sambungan daripada hak tadi. Mana tidak ditulis dengan huruf besar macam ni, huruf tebal macam ni. Tapi biasa ya, biasa. Cuma dalam nuskah ni lagu ni besar. Ini masih lagi cerita tentang ayyam al-jahiliyah, sambungan bab ini juga. Jadi peristiwa-peristiwa ataupun keadaan-keadaan di zaman jahiliyah. Baiklah, kita tengok semula. Riwayat cerita tentang Abu Bakar masuk jumpa dengan satu orang, masuk jumpa dengan seorang perempuan, itu lagu mana? Perempuan itu duduk mana? Kira-kiranya ada orang rakyat ke dia lah. Ada orang perempuan tu niat nak kerja haji, dah tak sekecek dengan orang. Lagu mana? Jadi bila dia tahu, orang kata tak dengar kalau orang rakyat tu berkali. Gitulah. Dia kena orang-orang itulah. Tuan lah pergi. Masuk pergi. Masuk jumpa tu memang sungguh. Orang panggil perempuan tu Zainab. Dia pun tengok tak sekecek lah. Apa tak sekecek? Orang rakyat kata dia ni nak buat haji lah. Buat haji dengan niat, dengan berniat lah, kita kata dengan menazar, nak buat haji dalam keadaan senyap, tak kecek. Abu Bakar pun suruh dia kecek lah. Ini tak betul ni, lagu ni. Tak betul. Dia nak ceritanya sini apa dia? Sebab ini saki-baki zaman jahiliah. Jahiliah dulu dia buat sesuatu tu kadang-kadang tak ada panduan yang terang, yang jelas. Tapi begitulah yang dia buat, ikut serah lah. Walaupun nama ibadat pun ikut serah. Ialah ada hak-hak tawaf sambil telanjang macam-macam, ikut serah. Tapi kira-kira tu tawaf dengan maksud nak memuliakan Allah SWT, mengagungkan Allah SWT, tapi cara tu tidak kena. Sebab apa? Sudah berubah banyak. Tetapi hak asal tu tetap ada keliling Kaabah tu. Waktu ajaran Nabi Ibrahim dulu lagi. Tetapi bercampur bau, celah-celah. Celah-celah tu bercampur bau. Begitu juga pesen ini. Nak buat ibadat tapi dengan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Abu Bakar pun kata, hadza min amalil jahiliyah. Ini amalan jahiliyah, salah satu amalan jahiliyah. Jadi hak ni hendaknya hak berkaitan dengan tajuk ni, terjematil bab ni, ayyamil jahiliyah. Ini keadaan-keadaan ataupun peristiwa zaman jahiliyah. Ni maknanya keadaan zaman jahiliyah ni lagu tu lah. Ini salah satu cara dia. Lepas tu dah orang desak ni, dia pun kecek lah. Dia pun tanya, siapa? Engkau ni siapa? Abu Bakar pun kata, imru'um minal muhajirin, salah seorang muhajirin. Jadi dia tak besar ke diri. Dia tak besar ke diri. Jadi dia buat sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa. Sering kali kita tengok di kalangan sahabat ni, kecuali kalau takut keliru, dia royak lah. Kenal lah saya ni. Adalah ketika-ketika gitu. Tapi banyak keadaan sahabat-sahabat ni jenis tidak besar ke diri. Kalau boleh biar orang tak tahu dia, biar orang tak kenal dia, biar orang
Tak tahu dia. Perempuan tu pun tanya, Muhajirin hak mana? Kata dia. Quraisy, kata dia. Sebab Muhajirin ni bukan Quraisy saja, hak tidak Quraisy pun ada juga. Nak tahulah Muhajirin hak mana. Lepas tu Quraisy ni banyak pula puaknya, pecahannya. Quraisy hak mana? Dia tanya. Tadi tak saya kecap langsung, dan yang kecap banyak pula. Ini terbaik orang ni. Dia kata, saya nak buat apa kata, banyak tanya sungguh awak ni. Berhisoal sungguh awak. Innaki la Saul. Saul ini, wazan ini, fa'ul, boleh diguna untuk lelaki dan untuk perempuan. Tak payah kata innaki la Saulatun. Tak ada tamr butah pun. Saulun boleh. Saulun untuk lelaki, untuk perempuan boleh. Seperti ajuz, orang tua, lelaki boleh. Ajuz, orang tua, perempuan boleh. Tak ada tamr butah pun, mana perempuan. Begitu. Ini bahasa Arab lah, dari segi bahasa. Banyak betul kau ni bertanya ataupun berhitanya. Sebab Saul ni dia sirah mubalarah. Kalau kita mengaji saraf, tahulah sirah mubalarah ni menunjukkan banyak lah berhi. Kalau kita terjemah kat bahasa Kelantan, berhi soal, berhi tanya lah. Berhi. Sebab kita kata akil, makan. Akul, berhi makan. Berhi makan. Dhahik, suka. Dhahuk, berhi suka. Gitu. Atas wazan itulah. Kalau menunjukkan berhi ni, atas wazan. Hak ni pun berhi tanya betul lah. Saya Abu Bakar lah. Dah nak tanya sangat, payah tak suka. Saya Abu Bakar. Qalat, dia pun tanya. Walaupun dia ni nampak gitu, buah dia tanya tu sedap juga. Buah dia tanya. Hak ni lah siapa kepada kita ni. Nampaknya tak, dia ni tak berapa mengaji mana lah kena kiranya. Sehingga orang kata iman-iman pun tak apa tahu. Dia iman-iman. Lagu ni. Ada lagu tu. Mana sikit sangat. Tapi kadang-kadang buah dia tanya tu tubik tu. Nak jadi ke inilah masuk dalam hadis paduan kepada orang kemudian ni. Dia kata sampai bila kita ni akan terus berada di atas keadaan yang betul, atas agama yang betul ni sampai bila? Misal saya buat tadi tak kena. Bila tak kena tu tegur. Maknanya baguslah tu. Bagus. Sampai bila kita ni akan berada di atas cara yang betul seperti hak Tuhan buat mari. Hak Tuhan buat turun agama ni. Dia tanya. Abu Bakar jawab, selagi betul jalan pemimpin-pemimpin kamu, imam-imam kamu, selagi pemimpin-pemimpin ni jalan betul, jalan molek, kamu pun molek lah juga. Sebab seperti kata pepatah lah, pepatah Arab, an-nas ala dini mulukihim. Manusia ni mengikut agama raja-raja mereka. Kalau pemimpin mereka, ketua mereka, raja mereka, pengulu mereka atau apa-apalah buat lagu tu, dia akan buat lagu tu. Ni pun support tu juga. Selagi pemimpin tu betul, kat bawah ni betul. Bila pemimpin tak betul, tak betul. Gitu. Dalam apa-apa sebenarnya memang lagu tu. Memang lagu tu. Jadi kamu akan terus berada di atas cara yang baik ni selagi pemimpin-pemimpin, imam-imam kamu tu betul, berada di atas landasan yang betul. Dia pun kata imam-imam tu gapo? Itulah saya nak buat kata. Tak ada kata dia. Di kalangan kaummu, mana kepala-kepala ataupun orang-orang besar, orang penting, ketua-ketua yang mereka suruh orang bawah. Lepas tu orang turut dia. Ada tak lagu tu? Ada, katanya ada. Tu. Demon ni lah yang menguasai manusia. Yang menguasai orang ramai. Yang menguasai orang ramai ni demon ni. Di sini Sayyidina Abu Bakar mengisyaratkan kepada pentingnya kedudukan orang-orang pemerintah-pemerintah tu. Orang-orang politik tu. Orang politik lah kalau kita kata zaman sekarang. Sebab mereka itulah yang menentukan orang di bawah. Dalam apa hal pun, kalau dia kata kuat bahasa Inggeris, kuat bahasa Inggeris, kuat sains lah pula, kuat sains pula, kuat sastra pula lah, kuat sastra pula, lagu tu lah. Bukan seperkara lah. Hatta dalam perkara agama-agama pun begitu juga. Dalam perkara agama.
Apabila pemimpin cuah apa nama ni, air mawar atas kubur tu, tabur bunga atas kubur, orang lain pun tu kata. Apabila pemimpin hari raya pergi kubur misalnya dah, pergi kubur, melawat kubur, orang pun pergi pula, punah dah lah. Selama mana ni perempuan ditanya, kita ni akan berada di atas agama cara yang betul seperti yang Allah SWT buat. Selagi pemimpin betul. Pemimpin ni banyak pula. Ada pemimpin politik, pemimpin gitu gini. Kalau selagi orang ni hormat kepada ulama, dia tidak pok tu pada pemimpin saja, dia akan tanya pula ulama betul ke tidak lagu tu. Kalau ulama kata tak betul, mana tak apa lagi. Masih boleh betul lagi lah. Hak mana hak nak ikut dia tu. Tapi dah jadi bercelaru dah. Ni ikut dia, ni ikut dia. Gitulah. Tapi kalau orang betul-betul percaya, yakin kepada ulama, dia kata tak boleh lagu tu. Tak boleh, tak ada lah. Kuasa orang politik tu misalnya, kita kata hanya dalam perkara-perkara lain lah dia. Tapi dalam perkara agama ni tidak. Tapi ada kalanya perkara agama pun orang ikut hak tu juga, habis. Itu pemimpin-pemimpin belakang. Kalau selagi pemimpin betul. Pak kalau hak agama tu pun tu lagu tu juga. Betul dia kata. Habis. Itu sekarang. Pak kalau perkara lain banyak lagi. Banyak lagi. Mereka inilah yang menguasai orang ramai, masyarakat. Masyarakat ni dikuasai oleh mereka ini. Kalau mereka betul, betul lah Allah. Ayah Hana dulu kan dia kata kita tak boleh salahkan orang bawah. Orang ramai ni seperti Nisa kata dia. Nisa ni nak suruh bulat, dia kena kerek tu bulat molek. Kalau kerek tu tak bulat molek, kita tak boleh marah ke Nisa. Dia atas kerek tu. Kalau kerek tu bulat molek bulat. Begitu. Ini penting ni, kata-kata Sayyidina Abu Bakar ini penting. Maknanya kuasa orang besar ni, orang-orang yang dianggap sebagai ketua ni, memang dia sebagai penentu. Dia sebagai penentu. Molek tak moleknya, orang ramai ni bukan semua tahu. Bukan sekarang hak ni. Dalam semua perkara kalau kita perhati. Misalnya kalau dalam bahagian perubatan, orang tak tahu ni apalah tahu, ikut doktor ayak lah. Bagaimana? Kerak. Belah. Gitu nak kata apa? Patut kau siapa masuk kau tidak ni, tak ada kau jalan lain. Terpulang kepada dia lah. Kita nak tahu apa. Kalau kita pandas dari mana pukul lain, takkan kita nak pandai belakang. Maknanya setiap orang ni dia kena bertanggungjawab betul-betul. Hak jadi ketua, jadi tempat rujuk orang tu dalam bidang masing-masing, dia kena betul-betul amanah. Jangan menjadi siapa nyai orang. Kalau dalam perkara doktor ni kita kata silap-silap mati lah, ataupun lumpuh ke anggota tu gitu ya. Apa teruk dah juga tu tak sih dah juga. Kalau agama ni boleh jadi rusak. Amalan tak terima apa nak agak apa lah betul. Amalan tak terima, rusak akidah punah, habis. Dia kena ada sama. Sebab tu pemimpin mana kita kena faham lah. Kita kena pandai-pandai lah dalam keadaan hidup, terutama masa zaman sekarang ni. Tak boleh tak boleh tengok kena tengok banyak. Kita kena pandai-pandai lah kita sendiri tu. Jangan betul sangat. Kalau kata pemimpin, tengok dia pun kita juga. Dia pun fikirlah. Sebab itulah perlu kita ada ilmu, boleh timbang betul ke tidak betul, munasabah ke tidak munasabah. Supaya juga dari segi perubatan pun begitu juga. Kita kena baca juga. Walaupun kita tidak sampai jadi doktor, tapi bacalah juga biar tahu, kata ada maklumat. Suka-suka ada pula satu aliran perubatan lain, dia boleh buat lagu ni. Dan ni tak payah kita buat gini. Kita tahu juga. Suka-kurangnya. Begitu juga kalau dalam agama. Jangan kita duduk meruk. Tak boleh. Mana kena tengok kan, tak fikir tengok. Kalau atas so kan, misalnya dia kata Syiah ni betul, tu kita habis. Tak boleh. Sebab tu penting kita kena pandai-pandai. Kena pandai-pandai. Kalau tidak, nyayang ke diri sendiri. Kalau dalam bab agama ni nyayang benar. Sebab apa? Sebab kita ni dunia ni nak setakat mana nak segar pun. Kalau dari segi kesihatan ni setakat hidup ni je.
nak segar, nak segarnya dah mati, tak ada lah. Lepas tu begitu juga orang lain-lain, bidah-bidah lain. Pemimpin dia bertukar-tukar semua. Hak ni naik orang tak kena hak ni. Rugi kau gapo-gapo kau jadi malapetaka kau satu bangsa tu. Naik orang lain pula, dia bertukar-tukar. Tak apa hak tu. Kita tidak dosa, bukan kita tidak kena-mengena. Tapi kalau agama ni, tu masalah ni. Habis. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, dia kata ada seorang perempuan hitam, tidak disebut namanya, kepunyaan salah satu kabilah Arab lah, mana dia ni dulu hamba, lepas tu dimerdekakan. Tapi dimerdekakan, dia duduk sekali dengan tuan dia tu juga, tapi sebagai orang merdeka lah, tidak pergi ke lain. Gitu cerita. Hadis ni kita sudah jumpa dah dulu. Pada muka surat 26 ada dah dalam kitab ni. Ada ni. Sana terang riwayat. Pada muka surat 26. Kalau kita tengok muka surat 26 jilid 1 lah. Nah, 62 apa? 62. Kalau ada kitab ni boleh tengok lah. Muka surat 62 tu kah? 62 bukan 26, 62. Bab naumil mar'ah fil masjid. Situ bawah, bab perempuan tidur dalam masjid. Dia sebut sini anna walidatan kanat sauda li hayyin min al-arab fa'ataquha, mereka memerdekakannya. Gitu. Lepas tu fakanat ma'ahum, dia terus bersama mereka walaupun dia dimerdekakan, dia tidak pergi lain, dia tu duduk sekali. Ni cerita tu lah juga, cerita tu. Jumpa dah dulu. Imam Bukhari ulang pula sini. Sana dia sebut nak cerita pasal orang perempuan tidur dalam masjid. Boleh ke tidak? Sini dia nak cerita hak zaman jahiliah. Dia cerita zaman jahiliah lagu mana. Hadis ni juga. Dia ni lepas pada tu, dia lepas pada berlaku peristiwa ni, dia pun jadi sedih lah, iba hati, membawa diri, tidak duduk dengan keluarga tu lagi, bawa diri pergi jumpa dengan Nabi SAW di Madinah, masuk Islam. Itu ceritanya. Bila masuk Islam ni tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada apa. Nabi SAW benarkan dia buat pondok lah, kita kata macam pondok, macam basar gitu, dalam masjid, duduk situ. Daripada sinilah ulama-ulama macam Imam Bukhari dulu, tak ada yang anda sebut tadi, muka surat 62 tadi. Imam Bukhari kalau kita tengok dalam syarah-syarah dia, tempat-tempat yang seumpama itu, dia akan kata selalu. Sebab Imam Bukhari tujuan dia nak ayatnya perempuan ni mari kotor pun tak apa duduk dalam masjid. Sebab bila duduk basah dalam masjid ni lama lah duduk dalam masjid, takkan tak mari kotor. Bukan tua dia, tidak tua. Ketika mari kotor tu ada ke dalil yang menunjukkan Nabi SAW rayak ke suka-suka kalau kamu mari kotor jangan duduk dalam masjid, kamu tubik lah. Kalau tubik tu 5 hari payah kalah juga. Kalau kita kata 5 hari pun mari kotor, payah kalah juga, tak ada sebut dalam hadis. Imam Bukhari buat kesimpulan bahawa perempuan yang mari kotor boleh duduk dalam masjid, bukan lalu saja dah, duduk dalam masjid pun tak apa. Itulah dalilnya hadis ni lah. Begitu juga Daud Zahiri dan orang-orang yang sependapat dengan dia pegang dengan hadis ni. Dan hadis ni kemudian ni di Madinah dah ni, bukan Mekah ni, di Madinah, dalam masjid Nabi itulah masjid Nabi, duduk situ. Ini dalil dia. Kata dia, dia hifsyun wa kana laha hifsyun fil masjid, dia ada bahasa dalam masjid. Hifsyun tu
maknanya rumah kecil, basahlah kita kata. Dalam Hasyiah tulis tu al-baytu ad-dayyiqu as-saghir, rumah sempit yang kecil, basahlah kita kata. Disuruh buat dalam masjid. Maknanya boleh. Bila gitu tak apalah. Inilah dalil dia. Lepas tu ada hadis kata tak boleh masuk orang berjunuk dan orang mari kotor ke apa, ada hadis orang lain pegang. Kalau orang lain kata, Imam Bukhari kata, saya pun tidak kata lebih baik, boleh, tidak haram. Tidak haram. Hak tu hadis tu tak usah masuk tu, larangan ni dia memberi banyak makna. Ada memberi makna haram, ada memberi makna lebih baik, tak usah. Gitu. Larangan kadang-kadang dengan makna tanzihi, bukan dengan makna tahrimi. Bukan semua larangan Nabi itu dengan makna tahrimi belaka. Kalau kita kata tahrimi, hak ni lagu mana? Tak dapat tidak kita kata tanzihi, sebab hak ni ada, nak melerah hak ni. Hak ni pun sahih juga. Lepas tu hadis Aisyah tu, Nabi SAW suruh pergi ambil sejadah dalam masjid tu ketika dia mari kotor. Jadi mau dipegang dengan tu, Aisyah masuk dalam masjid ambil. Tu menunjukkan boleh. Tapi dah Nabi SAW sekadar suruh dia pergi ambil, dia pergi ambil saja, duduk agak dia situ, pergi ambil. Tapi kalau sekiranya keperluan tu lebih lagi daripada sekadar ambil, boleh lagi. Tapi dah moga dia ni suruh ambil, dia pergi ambil, waktu ambil sekadar tu boleh. Itu di antara dalil mereka lagi. Lepas tu mungkinlah orang kata tak kena dengan pendapat orang lain. Ya, pendapat orang lain tu hal dia, memanglah benda ni benda khilaf. Orang lain kata tak boleh, dia kata memang haram, ya itu pendapat dia. Sebab mazhab Hanafi kata ketan haram tu nak mana, dia kata haram pun kita makan alik-alik mengikut mazhab dia. Kalau mengikut dia memang haram, tapi kalau mengikut orang ni dah maksudnya tu hak ni pun lagu tu juga. Kita kena tengok dari segi hak mana lebih sesuai, lebih baik. Tak usah duduk cara ke mazhab Syafi'i ke mazhab gapo ke. Muka hak ni pun imam juga. Kita kena cuba kita tengok, fikir. Mengajar dalam masjid. Lepas tu kalau perempuan dia mari kotor, dia nak turun ngaji semacam pun kita orang lelaki lah tak semis. Nak masuk dalam masjid mana? Dah muka dia mari kotor kena duduk luar. Pak kalau hujan susahlah, menyusahkan. Misalnya kita kata menyusahkan. Tapi kalaulah dia ni dalam keadaan biasa, sebab tujuan sebenarnya dia kata, puak-puak ni kata, hak tak sering masuk dalam masjid tu takut kotor masjid dengan darah. Tapi kalau dalam keadaan terkawal dengan adanya alat-alat, ataupun kita panggil sekarang ni apa dia, tuala orang perempuan tu yang betul-betul lebih baik daripada zaman dulu lagi. Apanya? Sebab itu yang tak boleh. Sebab itu Nabi SAW juga tak boleh bawa kanak-kanak dalam setengah-setengah hadis dia. Kalau kita nak kira hadis, ada orang tak boleh bawa budak, tapi ada juga bawa budak, ada juga. Jadi kita kena ambil jalan tengah lah. Dia tak boleh tu buat apa? Takut kecing kau sih lah, susah. Kecing ke berak mana ketahui budak. Tapi kalau dalam keadaan terkawal, cuba kita fikir dari segi munasabah. Sebab benda ni cerita ni dia bukan sebuah ibadat, bukan dosa pahala yang kita tak boleh fikir. Benda ni orang panggil ma'qulul makna, yang mana makna dia tu kita boleh fikir. Nak pergi ke mana, apa sebab kita boleh fikir. Kalau boleh fikir ni tak apa. Macam ni. Baiklah, dia ni kalau mari rumah bercerita. Bila selesai cerita tu syair selalu. Syair ni, wa yaumal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani, atau ila annahu min baldatil kufri anjani. Hari Wisyah adalah di antara keajaiban Tuhan kita. Tetapi bagaimanapun ia telah menyelamatkan aku dari negeri kufur. Mana kerana dia ni sebal hati ataupun sedih dengan keadaan orang buat ke dia gitu tu, siapa perasa, siapa kepada kemaluan dia, kalau dia susuk ni buat lari benda tu sedihlah dia, lari.
Jadi ada faedah juga, ada hikmat juga berlaku tu. Kalau tidak boleh jadi dia tak lari, tak pergi ke lain. Moga baik keluarga tu. Tapi lepas pada tu dia rasa sedih lah, rasa terkilai lah. Jadi apabila pergi ke Madinah, boleh agama yang mana lebih besar lagi makna dia. Hadis ini juga menunjukkan bahawa perkara-perkara yang kadang-kadang berlaku kepada kita yang tidak menyenangkan kita, menyusahkan kita, itu ada hikmat. Cuma kita kena ikhtiar carilah pindah tempat ke. Boleh jadi tidak sesuai di satu tempat, kalau kita pindah lebih baik untuk kita. Supaya di sini. Memang ajaib lah kata dia, walaupun menyusahkan aku, walaupun menyedihkan aku, tetapi hakikatnya kerana peristiwa itu berlaku, aku telah selamat daripada negeri kufur, masuk Islam dia. Jadi mula-mula Aisyah tak kisah lagi duduk sebut gitu. Lama-lama ni dah muka mari kak kecek-kecek lepas pada tu kak sebut ni. Apa cerita kak kata dia? Yaumul Wishah ni. Gapo kak? Dia pun kaya ada seorang budak Cina, muka orang kaya, kan keluarga dia pakai tu lah selendang tu. Pas selendang tu pula bertatah mata. Dia kaya. Lepas tu dia terjatuh. Dalam riwayat muka surat 62 tadi dia sebut terjatuh. Ataupun dia tertinggal budak kan tinggal. Jadi bulan dia kamak ke daging sambar ambil buat lari. Bila begitu mereka tuduh aku, seksa aku, siapa kau mereka cari pada kemaluanku. Jadi sungguh memalukan akulah. Tengah-tengah duduk gitu tu aku dalam keadaan betul-betul gelisah, kata dia. Tu pelik. Itulah dia kata keajaiban Tuhan tu. Hadis ini juga menunjukkan bahawa orang kafir pun kalau dizalimi, kalau dia berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala terima doa dia tu. Ini kalau dalam syarah-syarah hadis dia sebut gitulah. Hadis ini menunjukkan bahawa orang kafir pun kita tak boleh buat nyaya. Dan orang kafir kalau dia anyaya orang kafir, dia berdoa, Tuhan terima. Tidak terhijab doa orang yang dianyaya. Maknanya Islam tak sah semua orang dianyaya, walaupun orang yang bukan Islam sekalipun. Jadi Tuhan pun tunjuklah, mari betul-betul duduk membetuli kepala kami, dia lepas. Tengok orang pun tengok belakang. Inilah kamu duduk tuduh aku, padahal aku tak ada kena-mengena, kata dia. Ini cerita hak dulu. Lepas tu dia pergi ke Madinah lah. Pergi ke Madinah, masuk Islam. Bila masuk Islam tak ada keluarga, tak ada sanak saudara, nak duduk mana? Duduk dalam masjid. Ini juga menunjukkan perempuan boleh tidur dalam masjid, boleh duduk dalam masjid, sekiranya tidak ada fitnah lah. Sekiranya tidak ada fitnah. Seperti mana dalam muka surat 62 63 tu, selepas Imam Bukhari buat tajuk perempuan tidur dalam masjid, dia buat tajuk pula lelaki tidur dalam masjid. Boleh juga. Sekiranya tidak ada apa-apa yang menimbulkan fitnah lah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, orang lelaki pun tak boleh, bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun tak boleh kalau ada fitnah. Tapi kira-kiranya duduk dekat Nabi SAW pada masa tu masyarakat Islam pun baik, jadi tak ada timbul apa-apa fitnah. Sebab itulah Nabi SAW pun benar dia duduk situ. Nabi SAW pula tidak kata dah dia ni orang mari jauh, duduk dalam rumah kita lah, rumah salah seorang isteri dia. Tidak juga. Tak apalah kata. Asalkan bagi ruang, bagi tempat. Tak mesti dalam rumah kita. Asalkan bagi tempat kepada dia. Tak mesti dalam rumah kita. Boleh jadi rumah kita tak sesuai ke? Rumah kita ramah ada ke penghuninya, tak sesuai. Jadi lebih baik, lebih selesa dia kalau duduk gitu. Jadi ini semua ni nak cerita zaman jahiliah belaka lah. Maknanya Imam Bukhari nak cerita dalam bab manaqib ni. Semua ni dalam bab manaqib lagi ni. Tiba-tiba celah tu dia mari ni. Apa tujuan Imam Bukhari? Dia nak cerita sahabat-sahabat jadi orang-orang yang hebat tu, asalnya daripada latar belakang jahiliah ni belaka. Macam-macam lah. Orang ni melalui peristiwa begini semasa jahiliah, orang ni ada cerita dia sendiri, orang ni ada cerita dia sendiri, setengah-setengah tu teruk-teruk lah. Tapi apabila Islam, semuanya jadi molek. Tu lah kena. Bahkan setengah-setengah tu terpilih, masuk dalam bab manaqib secara khusus disebutkan. Itu anak. Seterusnya daripada Ibnu Umar, dia kata siapa yang nak bersumpah, jangan dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ini juga semasa jahiliah ni, kalau bersumpah dengan nama ayah lah, bersumpah dengan nama mak lah,
bersumpah dengan nama batai kayu tu lah, apa di batu tu lah, macam-macam lah. Nabi SAW tak bui. Kalau nak bersumpah, bersumpah dengan nama Allah sahaja. Bersumpah tu pun dia tak bui main-main. Dia tak bui main-main. Rengai mulut kita, lidah kita nak sebut, dia tak bui. La tahlifu bi abaikum. Jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Sebab benda yang kita nak bersumpah ni, kalau kita nak bersumpah biar tentu dia ni terjamin, biar tentu dia ni sempurna, biar tentu dia ni molek. Tak siapa dia sempurnanya selain daripada Allah. Hak lain tak sempurna belaka. Sebab apa yang kita bersumpah dengan nama dia nya. Nah, seterusnya hak zaman jahiliah lagi. Hak mula-mula ni tidak berkena mengenal dengan jahiliah. Cuma dia nak ceritanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, yang ni cucu kepada Sayyidina Abu Bakar, Qasim ni. Dan Qasim ini termasuk dalam salah seorang fuqaha is-sab'ah bil Madinatil Munawwarah. Salah seorang 7 ulama, orang yang mendalam pengetahuan dia tentang agama yang berada di Madinah pada masa itu, di zaman tabi'in. 7 orang. Salah seorangnya Qasim ni. Qasim ni dia berjalan di hadapan jenazah. Kalau orang bawa jenazah, dia duduk depan, dia bukan duduk di belakang. Dia mengiringi jenazah tu. Mengiringi ni kalau mengikut bahasanya kita kata duduk di belakang lah, belakang jenazah. Dia tidak, dia duduk depan. Wala yaqumu laha. Itu sama perkara yang keduanya, dia tidak berdiri. Kalau katakanlah dia tengah duduk, orang lalu jenazah, dia tidak berdiri. Padahal kita sudah jumpa dah dulu hadis Nabi SAW berdiri. Boleh jadi dia tidak berdiri ni, dia ni orang alim ni, dia tidak berdiri, dia nak menyatakan bahawa tidak wajib lah berdiri itu, tidak mesti. Nabi SAW berdiri dulu ada sebab dia. Apabila sebab tu sudah kita faham, sudah tak ada dah, tak perlu lah. Tak mesti. Boleh jadi dengan maksud tu. Dan dia duduk di hadapan itu, apa maknanya? Jadi mengikut setengah-setengah ulamanya, moleknya kalau mengiringi jenazah ni duduk di belakang. Secara umumnya dalam mazhab Syafi'i, kalau duduk depan jenazah itu lebih baik. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi, duduk di belakang lebih baik. Ini semua masing-masing ada dalil lah. Orang yang mengatakan duduk depan lebih baik, salah satu dalil dia ni, dia pegang Qasim. Tetapi yang sebetulnya boleh belakang, duduk mana-mana pun, belakang depan pun. Yang pentingnya bekerjasama, tolong, usung tu. Tidak kata belakang saja secara mutlak baik. Kalau nak duduk belakang-belakang, nak usung duduk depan dia, siapa dia? Pula. Jadi molek belakang pun boleh, molek depan pun boleh. Kalau pergi dulu lagi, kalau dengan maksud nak pergi kali kubur, nak pergi buat persiapan sana, bagus juga. Tak apa belakang tu tak apa belakang. Ada juga ulama yang mengatakan Nabi SAW dia duduk depan tu sebab dia sebagai syafi' yang memberi syafaat. Ada gunanya, ada faedah dia ni, orang lebih ni bawa depan. Seperti mana kalau kita bawa pengantin, kan orang besar je iring kita, dia bawa depan. Itu maknanya harapannya disambut dengan baik lah. Gitulah, sempena gitu. Tapi adakah mesti? Tak mesti. Ada juga ketika dia duduk di belakang, mengikut keperluan lah, mengikut keperluan. Lepas tu ni hendak ceritanya, orang-orang jahiliah dulu dia berdiri kalau jenazah lalu, dan dia akan kata begini bila nampak jenazah ni, semoga kamu terus berada di kalangan ahli keluargamu seperti dulu. 2 kali kata lagu tu. Yani walaupun engkau tak ada, harap-harapnya engkau macam terus ada lah dalam keluarga kita, terus ada dalam keluarga kita. Jadi di sini kunti fi ahliki ma anti, ada beberapa makna sebenarnya. Yang ni yang anak terjemah saat ni salah satu. Kalau kita nak tengok lagi, tengok ni nombor 9 dalam hasyiah kita. Kunti fi ahliki ma anti marratain. Mereka kata lagu tu 2 kali maksudnya. Ma di sini ma anti ma mausulah, dan sebahagian daripada silah mahdzuf. Takdirnya anti fi ahliki alladhi kunti fihi, ay alladhi anti fihi al'an, kunti fil hayat mithlahu. Maknanya semoga engkau berada dalam kehidupan seperti dalam kehidupan engkau bersama-sama dengan keluarga engkau dulu. Kehidupan mana? Kehidupan hak lain lah, kehidupan lain.
Tetapi dia ni tidak percaya kepada syurga neraka kapal jahiliah ni. Cuma dia dalam kepercayaan dia kata apabila mati ruh ni pergi masuk, pergi jadi burung. Ruh tu akan jadi burung. Jadi burung tu kalau orang baik dulu dia akan jadi burung hak jenis baik lah, molek lah, burung yang orang sayang, burung yang gitulah. Kalau tak baik dia akan jadi sebaliknya, burung hak tidak baik lah, burung hak tidak baik. Itu dalam kepercayaan dia. Jadi maknanya semoga engkau walaupun jadi burung pun burung yang baik lah. Mana seperti dululah dalam keluarga dulu pun baik-baik, disayangi, disenangi, begitu. Satu maknanya. Satu lagi, boleh jadi juga ini bermakna doa mereka untuk si mati. Seperti yang kita terjemah tadi, semoga engkau terus macam berada dalam keluarga engkau, gitu, dalam kehidupan baru. Kehidupan baru tu pun tidak jelas, gitu je lah. Macam doa lah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh jadi juga ma di sini ma nafiyah. Kunti mana sini? Kunti fi ahliki ma anti. Jadi ma di sini ma nafiyah. Dan lafaz marratain itu termasuk dalam tamamil kalam. Jadi engkau tidak berada dalam keluarga engkau 2 kali, bahkan sekali saja. Itu makna dia. Jadi dulu engkau berada dalam ahli keluarga engkau, ma anti al-an fi ahliki, maknanya sekarang engkau tidak lagi bersama ahli keluarga engkau. Maknanya sekali ya engkau ni berada dalam keluarga engkau. Itu di antara makna dia lagi. Lagi ada makna dia lagi. Boleh jadi juga ma ini istifhamiyah, ma istifhamiyah. Jadi makna kunti fi ahliki syarifatan fa ayyu syai'in anti al-an. Dulu engkau hidup dalam keadaan mulia dalam ahli keluarga engkau, sekarang ni macam mana? Itu maksud dia. Ma anti mana al-an, bagaimana keadaanmu sekarang ini? Itu makna. Jadi seseolahnya mereka mengatakan begini sebagai menyatakan sedihnya, terharunya. Itu tujuan dia kata begitu. Ada beberapa makna lah. Jadi yang dalam hasyiah kita ni nombor 9 tadi, lepas tu dia tulis nombor 12, lepas habis tu 12 tu maknanya intah lah, sekian. Hak petikkan, dia petikkan daripada mana? Fathul Bari, yang daripada Fathul Bari, hak sani. Mana ada beberapa makna lah kata-kata mereka itu. Seterusnya orang-orang musyrikin dia tidak berangkat dari Muzdalifah sehingga matahari ini maknanya naik atas Bukit Sabir. Bila melepasi Bukit Sabir barulah berangkat. Nabi SAW buat tak serupa dengan puak-puak dia. Jadi maknanya hak jahiliah ni banyak perkara lah hak tak betul, dan Nabi SAW telah mengubahnya. Dan sahabat-sahabatnya yang dulu begitu dengan keyakinan tu, dengan pegangan tu sebagai agama lah kira-kiranya buat tu, tapi apabila masuk Islam dia ubah, dia langgar hak dia buat dulu. Itu nak ceritanya kelebihan sahabat-sahabat ni apabila masuk Islam. Tidak kata masih lagi duk pegang hak sakit baki hak lama, berasa tak sedap kalau nak tinggal hak lama. Tidak. Itu cara sahabat. Walaupun dia baru Islam, ada resah hak lama dia buang. Kalau hak tak betul, selalu buang. Itu tujuan Imam Bukhari buat mari sini. Seterusnya Ka'san dihaqa. Jadi nak ceritanya Imam Bukhari nak cerita kepada dia banyak perkara hak jahiliah ni, ada hak tak molek, ada hak molek. Hak moleknya gapo dia kita boleh ambil bahasa dia. Misalnya Abbas kata dia selalu dengar ayah dia kata semasa jahiliah, isqina ka'san dihaqa. Dalam Quran pun guna wa ka'san dihaqa. Apa makna ka'san dihaqa itu? Maknanya piala ataupun gelas yang penuh dengan minuman, dan berturut-turut minuman itu diisikan. Tidak kata habislah. Tidak. Tidak kata kena tunggu dulu nak minum air itu pula. Saat ini tak ada puas. Tak. Mana sentiasa betul-betul dituangkan dan penuh sentiasa. Mana dalam syurga tu. Dia nak cerita di sini, ambil semasa jahiliah tu ayah dia Abbas tu rajin guna dah perkataan ni. Perkataan ni tinggi. Dalam Quran pun guna. Lafaz itu. Hak tu dia nak. Jadi di sini sesoalnya Imam Bukhari nak menceritakan bahasa Arab ni hak zaman jahiliah tu itu boleh dipercayai, boleh dijadikan sebagai syahid, boleh dijadikan kalau kita mengaji dalam apa nama ni bahasa ni,
dia panggil syahid, boleh dijadikan sebagai syahid, sebagai bukti. Ada perbahasan Arab kemudian ni tak boleh jadi bukti. Misalnya syair mutanabbi ke, syair orang tu orang ni ke, tak boleh jadi hujah dalam bahasa Arab. Tidak tulen. Hak bahasa Arab hak tulen, boleh kita guna dia untuk memahami Al-Quran bahasa Arab zaman jahiliah. Hak tu hak molek. Dia nak ceritanya zaman yang tak molek ni tidak semua perkara tak molek. Ada juga setengah-setengah perkara tu hak molek. Hak mana molek tu kita boleh ambil lah. Zaman jahiliah bila-bila pun gitu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, ucapan yang paling benar pernah diucapkan oleh penyair ialah ucapan labid. Labid ini penyair lah. Kalau kita belajar sastra Arab, sab'ul mu'allaqah itu, mu'allaqah al-mu'allaqatur rabi'ah, mu'allaqah yang keempat. Mana orang-orang Arab pilih ni 7 ni mulia benar di sisi dia, lebih sakut depan Kaabah benar. Sakut depan Kaabah, orang pergi lalu tengok baca. Oh, tu terpilih. Syair dia ni termasuk dalam as-sab'ul mu'allaqat, iaitu mu'allaqah yang keempat, labid. Labid ini dia hidup zaman jahiliah lagi. Dan dia penyair, hebatlah. Ni syair ni pun dia kata semasa dia jahiliah lagi, segala sesuatu selain Allah adalah karut belaka. Oh, semasa jahiliah lagi dia kata begini. Lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tidak bersyair dah. Sampai ke zaman Sayyidina Umar kata, apa kamu tidak bersyair? Sedap juga syair. Nabi pun pernah puji kan ni? Nabi puji. Dia kata, tak sih, tak lalu, tak sih, tak minat, tak suka, dia kata dia. Sebab apa? Tuhan ganti dah surah Baqarah pada dia. Dia boleh surah Baqarah dah tak sih dah tu. Rendah belakang dah syair. Hak lain. Tawar belakang. Hilang dah manis tu. Hak dulu berasa sedap-sedap tu dulu. Tak sih dah. Dan dia ni meninggal di zaman Sayyidina Uthman. Labid ni seorang sahabat yang panjang umurnya. Setengah ulama mengatakan umur dia 150 tahun. Bukan sampai jahiliah lagi kan, 150 tahun. Setengah mengatakan 140. Ada juga yang mengatakan lebih lagi daripada 50, 157 tahun umur dia. Tetapi dia mati zaman Sayyidina Uthman lah. Dia mati di zaman Sayyidina Uthman lah. Hak masalah apa yang umur khilaf gitu gini tu, tu tak ada masalah. Sebab kita lah sampai dulu tak apa, tak molek surat beranak tu, beranak 23 tahun dah baru pergi daftar, lagu tu lah. Tak jadi masalah. Nabi SAW pernah puji. Maknanya syair ni ada setengah-setengahnya yang bagus, bukan tak bagus. Dan orang-orang yang betul-betul bijak, walaupun tak ada panduan apa pun, dia sudah nampak dah benda-benda gini. Tetapi akhirnya mudahlah orang lagu ni nak terima Islam, mudah. Sebab apa? Memang dia tu jenis mikir jenis tu dah, jenis halus dah mikir. Setakat dalam hadisnya disebutkan begini. Tetapi kalau dalam kitab sirah dia ada tambahan lagi. Syair ni iaitu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Maknanya ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu syair dia. Segala nikmat tak dapat tiada, pasti akan lenyap. Segala nikmat tak dapat tidak, pasti akan lenyap. Maknanya dia nampak tu, nikmat setara mana, mewah setara mana, suka setara mana pun akan habis, akan sub belaka. Jadi syair tu bagus. Tapi dalam hadis ni sekat ni. Jadi ulama kata, apa ya dia kata selain daripada Allah semuanya batil. Batil ni mana tak ada faedah, mengarut lah. Surga tu mengarut kah? Neraka tu mengarut kah? Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Lepas segala nikmat ni akan hilang. Nikmat dalam syurga tu hilang kah? Nikmat dalam dunia ni iyalah nikmat dalam syurga. Ulama jawab, dia kata ni berkait dengan nikmat dunia. Semasa jahiliah dia tak cara ke syurga ni, mana tahu dia nak banding-banding dengan syurga. Dia kira hak dia tengok dalam dunia ni nikmat, segala-gala nikmat, nikmat muda, nikmat sihat, nikmat apa-apalah, semua hilang, lenyap belaka. Hatta nikmat hidup tu sendiri pun mati susunya, berakhir belaka. Itu yang dimaksudkan. Dan karuk tu selain daripada Allah, yang ni hak lain daripada Allah. Tapi kalau hak Allah SWT buat, tidak karuk hak tu. Hak selain daripada Allah SWT yang berkait dengan Allah SWT itu tidak karuk. Ataupun makna dia selain daripada Allah, kewujudannya itu bukan hakiki, bukan zati, bukan sebenar.
Sebab kewujudan itu adalah kewujudan pinjaman sahaja yang diberikan. Yang diberikan, bukan wajibal wujud. Maknanya yang wajibal wujud ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hak lain itu tidak wajibal wujud, tetapi termasuk dalam mungkinul wujud. Sini pun maknanya Nabi SAW dia puji bukan kerana labidnya selepas tu dia masuk Islam, tidak. Memang ada ucapan-ucapan semasa orang jahiliah ni kata ada juga hak molek. Hak molek tu kita kena akui lah. Kita kena akui lah. Walaupun dia tu siapa, orang kafir, siapa pun. Itu maksudnya. Seterusnya ni hak cerita Sayyidina Abu Bakar ni. Zaman jahiliah dulu lagu tu lah. Tukar tenung orang mari. Nampak dia macam tu bomo molek ni, suruh dia bomo. Dia tak tahu orang satu kata dia betul lah dia jadi. Orang tu pun ngupoh kepada dia. Ataupun bukan dengan makna bomo ni. Kalau bomo ni dalam istilah kita boleh jadi berubah, macam rawatan juga. Ini tidak, takahun ini bertenung. Tenung ni maknanya ramal begini. Sebenarnya dia tak kerti pun. Tiba-tibanya betul lah kena. Orang tu pupui lah ke dia. Baru jumpa. Ni cerita ni masa jahiliah lagi hak dia buat. Baru jumpa, jadi dia pupui lah. Sebagai macam balasan hak dulu. Lepas tu bila dia ambil buat kelik sebab Sayyidina Abu Bakar ni makan. Sayyidina Abu Bakar pun dia pun tanya lah. Dia pun royak lah. Seperti tadi. Bila Sayyidina Abu Bakar pun tahu, jolok lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak bagi makan hulwanul kahin, mahrul baghi, hulwanul kahin. Itu termasuk dalam yang Nabi SAW larang. Jadi apa dia, bayaran pelacuran, tu Nabi larang. Tak boleh, tak halal, haram makan. Pelacur tu sendiri pun haram makan, orang lain pun haram makan. Hasil dia hulwanul kahin, upah ataupun bayaran kepada tukang tenung, tak boleh juga, haram juga. Jadi hak ni pun termasuk dalam hak tu. Sebab perkara yang keduanya dia menipu pula tu. Dia tipu, sebenarnya dia tak tahu. Kalau dia tahu pun tak boleh juga. Takahun itu bertenung tu tak boleh juga. Tambah pula dia tipu pula orang tu dua kali. Sebab tu saya nak wakar jolok tu. Maknanya di sini pengajarannya kita tak boleh lah makan perkara benda yang haram. Dan kalau makan, kalau boleh kehek lagi, kehek lah. Kalau sudah jadi daging darah tu nak lagu mana? Taubat lah. Jadi perkara yang sama pernah juga berlaku kepada cucu Nabi SAW. Saya nak asalkan dulu kita sudah jumpa dah ambil buah tamar tu. Nabi jolok kan, suruh muta. Lagu tu lah. Seterusnya itu pun cara jahiliah juga, ramal-ramal tu. Seterusnya yatabaya'una luhum al-jazur ila. Ila tu maknanya hingga. Jual daging, tukar daging. Saya ambil daging awak ni, nantilah daging saya tukar daging dalam sistem orang panggil muqayadah. Yakni jual beli ni dalam bentuk pertukaran barang. Pertukaran barang tu boleh jadi barang tu barang serupa sejenis, boleh jadi tidak serupa. Kalau hak serupa makna tukar daging dengan daging. Daging tu daging unta dengan daging lembu. Kalau misalnya kita kata daging sama daging lah. Kalau lain tu tukar daging dengan kain misalnya. Kalau di kain berapa kilo, boleh daging berapa kilo. Tu. Itu salah satu cara yang diamalkan di zaman jahiliah dulu. Cumanya nak tukar tu dia kata, saya bagi hak saya kepada awak bila? Lambat lagi. Nanti unta ni unta ni duk mengandung ni. Lepas tu bila dia mengandung, anak dia tu pula mengandung pula anak dalam perut. Lepas tu kalau anak dalam perut ni tidak tino, nak mengandung lagu mana? Tak tahu lagi kan? Kalau tino pun belum tentu lagi anak tu pula akan mengandung pula. Boleh jadinya mati sebelum pada tu. Jadi keadaan tu tidak tetap. Perjanjian tu tak boleh dipegang. Ini satu makna. Satu lagi makna, orang jahiliah ni dia beramal ni, jual beli habalil habalah ni lagu mana? Iaitu dia kata, saya nak jual hak mana? Jual bukan hak dalam perut ni, hak dalam perut unta ni. Nanti hak dalam perut ni tubik,
dia mengandung pula hak dalam perut dia tu nak jual. Oh tu maksudnya habalil habalah. Ini makna yang kedua. Tak boleh juga lagu tu. Sebab apa? Ini jual benda yang majhul, yang rakyat tak ada. Benda majhul tak boleh, haram. Benda yang tak tahu lagi mana. Sebab dia boleh menimbulkan perbalahan dan perkelahian. Yang pertama tadi tu pun tak tentu juga. Tidak jelas. Tarikh tu tidak tetap. Tak boleh ditetapkan. Tak boleh lagu tu. Ini nak ceritanya zaman jahiliah dululah. Apabila Islam mari, Islam larang semua tu. Lepas tu dia huraikan habalil habalah tu gapo tu lah. Seterusnya Anas bin Malik kata, dia selalu ceritalah tentang Ansar. Dia kata, inilah kepada anak-anak buah, moga dia umur panjang kan. Anas ni 100 tahun lebih umur panjang. Jadi ramailah anak-anak buah, anak-anak Ansar ni kemudian pergi duduk ngadak dia. Dia pun ayatlah. Kaum kamu, puak-puak kamu dulu buat gini. Jasa dia gini. Jadi sebut cerita hak dulu tu tak apa, membangkitkan semangat generasi kemudian, anak-anak cucu kemudian, tak apa. Tidak orang panggil bangga-bangga dengan keturunan. Tidak. Jadi tok nenek kamu tu, bangsa kamu tu, kaum kamu tu maksudnya di kalangan puak-puak Ansar lah. Di kalangan puak-puak Ansar dulu. Gini. Itu satu makna. Tak apa kalau hak tu memang jelas tak apa. Kalau satu lagi ni lebih sesuai dengan bab jahiliah ni, Anas menceritakan hak zaman jahiliah. Hak zaman jahiliah kaum kamu buat gini. Ada hak molek, ada hak tak molek. Ni sebagai sejarah. Tak apa, cerita sebagai sejarah. Nak tahu supaya orang kemudian dia tengok, Allah teruk benar tu nenek kita dulu ni. Kalau hak teruk tu, malu kadang-kadang kita nak royak kau orang. Nak nak main kembang gantung gitu, tak malu mari. Kembang gantung gitu. Pak kalau kita tunjuk tu kau orang luar sebagai budaya, kita malu juga. Tu budaya Melayu mana? Duk kembang gantung. Hak zaman dulu. Malu anak cucu dia tu. Gitulah. Tak perlu dibudayakan tu, ditunjukkan tu. Malu. Sekadar ada dalam sejarah tak apalah, boleh kira lah tu. Tapi nak tunjuk buat gambar besar-besar lagu tu, tak ada pasal tu. Nampak sangat kita ni jakun. Pokok dulu duduk atas pokok kayu dulu, tak perlu sebut tu. Memalukan kita. Jadi hal ni pun begitu juga dia sebut. Kaum kamu gini. Adalah yang molek, ada yang tidak molek. Tak apa kita sebut sebagai sejarah. Sebab sejarah itu berguna kepada orang kemudian, sama ada baik ataupun tidak baik, berguna untuk orang kemudian. Itu hendaknya. Kemudian al-qasamah fil jahiliyah, wallahu a'lam.